إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وشيخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke-81 dan hari ini kita buat kelas ganti sikit, ganti kepada kelas yang kita tak buat pada sebelum ni. Kejap soalan nanti ya, soalan akhir kelas insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita dah baca sebahagian daripada bab ma yaqulu man aisa min hayatihi, itu bab yang ke-14. Kita dah baca sebahagian hadis dan ini kita akan habiskan bab ini dan kita dah sampai pada bab pada pembahasan berkenaan dengan an-naz'u. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa idha hadarahu an-naz'u falyakthir min qawli la ilaha illallah liyakuna akhir kalamihi. Wa idza hadarahu an-naz'u, dan apabila dia menghadapi saat nazak, kalau bahasa kita panggil nazak lah, an-naz'u. Maksud an-naz'u ni adalah ketika mana saat roh sedang dicabut. Maksud an-naz'u dari segi bahasanya adalah dicabut. An-naz'u maksudnya dicabut. Dicabut di sini adalah dicabut roh seseorang tu sedang dicabut. Dan tanda-tanda saat nazak ni ada, kita boleh tahu berdasarkan pengalaman orang. Kita tengok beberapa tanda lah. Dan kebetulan semalam saya terbaca tanda-tanda nazak yang ditulis oleh seorang doktor berdasarkan dari sudut sains. Dia kata tanda-tanda nazak ni mengikut perubatan ataupun sains, kita akan dapat lihat seorang tu dia akan, pertamanya dia akan rasa kurang selera untuk makan dan minum. Pertamanya dia akan kurang selera makan, kemudian diikuti selera minum dia, dahaga dia akan kurang. Itu antara tanda pertama. Kemudian yang berikutnya, dia pernafasan dia akan tercungap-cungap. Dia tak teratur nafas dia. Kemudian tekanan darah dia akan menjadi rendah, dan jantung dia berdegup secara perlahan.
kemudian air kencing dia tersebut dia akan kurang dan warnanya akan bertukar menjadi koko ataupun merah gelap. Itu antara tanda-tanda lah, tanda-tanda kita nak tahu bagaimana seseorang tersebut dalam keadaan nazak. Yang terutamanya apabila nafas dia tak teratur dan tercungap-cungap sikit. Dan antara perubahan fizikal seseorang tersebut ketika mana saat nazak, tangan dan kaki dia akan rasa sejuk, dan kelihatan pucat sedikit. Disebabkan kekurangan darah dan juga oksigen. Apabila darah kurang, maka oksigen pun akan kurang. Dan pada saat tersebut juga dia akan mental dia akan kurang, mental dia akan keliru. Kalau dalam bahasa sainsnya dipanggil sebagai delirium. Kalau bahasa kita dia akan nyanyuk. Dia akan tak ingat apa-apa dah waktu tersebut. Disebabkan apa? Sebab darah dah kurang dan juga oksigen pun kurang. Itu sebahagian daripada tanda-tanda seseorang tersebut dia nazak. Dan tanda-tanda nazak tersebut mudah diketahui apabila seseorang tersebut dia dalam keadaan sakit, berbanding dengan orang yang sihat ataupun dia mati secara mengejut. Itu kita tak tahu. Mati dalam tidur, mati aksiden, itu kadang-kadang kalau mati aksiden kadang-kadang kita boleh tahu lagi, sebab sebelum dia mati dia akan nyawa ikan. Itu saat ketika nazak. Berbanding orang yang sakit, kita boleh tengok keadaan secara jelas, dia akan melalui tempoh nazak, an-naz'u. Kata Imam Nawawi, wa idza hadarahu an-naz'u, apabila dia menghadapi saat nazak, falyuksil min qawli la ilaha illallah, maka perbanyakkanlah dengan mengucap lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang tersebut sendiri dia kena mengucap ataupun melafazkan lafaz tauhid tersebut, la ilaha illallah, liyakuna akhir kalamihi, supaya lafaz tersebut menjadi kalamnya yang terakhir sebelum nyawanya habis dicabut. Berdasarkan apa? Faqad rawaina fil hadis al-mashhur fi Sunan Abi Daud wa ghairihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Berdasarkan sebuah hadis yang masyhur, Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Abi Daud dan sebagainya, daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalam dia yang terakhir, yakni semasa rohnya dicabut, dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini satu jaminan yang sangat besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dakhala al-jannah, kata ulama, dia masuk syurga tersebut sama ada dia masuk sebelum diazab. Sebab orang yang berdosa, orang yang ada dosa ni, daripada orang beriman, dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Neraka, kata ulama, neraka adalah neraka yang berbentuk tathhir, untuk menyucikan segala dosa-dosanya sebelum dimasukkan kembali ke dalam surga. Dan ulama berbeza pendapat dalam masalah ni, iaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah semasa rohnya sedang dicabut, dia sama ada dia akan dimasukkan ke dalam surga dulu secara khusus, kemudian dimasukkan ke dalam
neraka balik untuk menyucikan dosa-dosa dia, ataupun dia masuk ke neraka dulu, atau kemudian setelah dosanya habis dicuci, baru dimasukkan ke dalam syurga. Ini pendapat yang azhar, pendapat yang kuat mengatakan secara khususnya kalau seseorang tersebut dia berdosa, dia ada dosa dia semasa kematian dia tersebut, dia akan masuk ke dalam syurga dulu secara khusus, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, patah balik masuk ke dalam syurga. Itu pendapat sebahagian para ulama. Kemudian kata Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ni di dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi kata apa? Yajuz, ini harus bagi seseorang tersebut sekiranya dia berdosa semasa kematian dia tersebut, dia tak sempat nak bertaubat, contoh dia. Kata Imam Nawawi, sekiranya seseorang tersebut dia mengucapkan la ilaha illallah, boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia tersebut. Disebabkan apa? Sebab keberkatan mengucapkan la ilaha illallah dan menyelamatkan dia daripada masuk ke dalam neraka, iaitu neraka tathhir, neraka yang menyucikan dosa-dosa orang yang beriman, bukannya neraka yang di dalam neraka bersama dengan orang-orang yang kufar. Okey. Itu kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Berbanding mereka yang tak sempat mengucapkan la ilaha illallah tersebut, orang beriman tapi tak sempat mengucapkan la ilaha illallah, semasa rohnya sedang dicabut, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Sekiranya dia berdosa lah, sekiranya dia meninggalkan dosa, untuk menyucikan dosa-dosa dia tersebut. Itu pentingnya, itu fadilat mengucapkan la ilaha illallah. Itu boleh menjadi sebab Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada neraka, untuk masuk ke dalam syurga terus. Itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala Al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih Al-Mustadrak al-Sahihain, hadha hadis sahihul isnad. Yani hadis berkenaan dengan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Setiap orang beriman ni, sama ada dia mengucapkan la ilaha illallah ataupun tidak, tak sempat, dia pasti akan masuk ke dalam syurga kelak, insya-Allah. Baik. Hadis berikutnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim wa sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairiha an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Qala Tirmizi hadithun hasan. Riwayat Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i dan juga selainnya, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqinu mautakum, yakni talqinkan kepada orang yang sedang mengalami saat nazak. Talqin ni maksud dia kita mengajar kepada seseorang, asal daripada laqana yulaqinu, itu kita mengajarkan, kita menyebut untuk orang tersebut mengikut apa yang kita sebut. Itu maksud daripada talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah, ini ajarkan kepada orang yang sedang rohnya sedang dicabut dengan la ilaha illallah. Itu kita ucap sendiri la ilaha illallah, bukan selalu kita dengar contoh dalam drama ataupun cerita, kita kata mengucaplah, itu tak betul. Itu tak betul. Yang sepatutnya kita terus ucap la ilaha illallah, tak perlu untuk kita kata mengucaplah, sebab orang yang sedang nazak ni sedang menghadapi saat sakaratul maut tersebut, dia dah tak faham dah, dia tak ingat apa-apa dah, dia sekadar dia hanya mengikut apa saja yang disebut oleh orang lain. Kalau kita sebut mengucap,
Dia tak tahu apa yang perlu diucap. Yang sebetulnya kita terus ucap la ilaha illallah di telinga dia. Itu yang sebetulnya. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ni adalah hadis yang hasan sahih. Yang sebetulnya adalah hadis yang sahih. Qala wa rawainahu fi sahih Muslim aidan min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-ulama fa in lam yaqul huwa la ilaha illallah laqanahu man hadarahu wa yulqinuhu bi rifqin makhafatan min an yadjara fayaruddaha wa idza qalaha marratan la yu'iduha alayhi illa an yatakallama bi kalamin akhar. Kata para ulama, sekiranya orang yang sedang menghadapi saat nazak tersebut, dia tak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, laqanahu man hadarahu, maka orang yang hadir, orang yang ada bersama dengan orang tersebut, dia kena disunatkan atau dianjurkan bagi dia untuk mentalqinkan bagi bagi dia dengar dan ikut apa yang diucapkan. Wa yulqinuhu birifqin, dan orang yang mentalqin tersebut dia kena talqin dengan birifqin, dengan suara yang perlahan ataupun suara yang tak terlalu kuat. Makhafatan min an yadjara fayurdaha, takut bimbang orang yang sedang nazak tersebut, an yadjara, dia akan timbul rasa bosan, sebab kita talqin dengan terlalu kuat, suara yang kuat, itu akan menimbulkan rasa cemas pada dia. Yang sepatutnya kita kena ucap dengan talqin dengan suara yang sederhana, birifqin. Fayaruddaha, bila dia rasa bosan tersebut, dia akan tak nak ucap dah, tak nak mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Wa idza qalaha marratan, sekiranya dia dah ucap sekali dah, dia dah ucap la ilaha illallah sekali dah, la yu'iduha alaihi illa an yatakallama bi kalamin akhar, maka tak perlulah untuk kita ulang lagi lafaz syahadah tersebut, lafaz tauhid tersebut. Illa an yatakallama bi kalamin akhar, melainkan orang tersebut selepas mana dia mengucapkan la ilaha illallah, dia cakap perkataan yang lain pula. Ini perkataan duniawi, kalam duniawi. Jadi selepas dia ucap la ilaha illallah, contoh dia meracau-racau lagi, dia cakap benda yang tak betul, seumpama dengannya, maka pada waktu tersebut disunatkan untuk kita ulang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala ashabuna wa yustahabu an yakuna al-mulaqqin ghayra muttaham li'alla yuhrij al-mayyit wa yattahimahu. Kata para ulama, sebahagian para ulama, disunatkan orang yang nak talqinkan tersebut an yakuna al-mulaqqin ghayra muttaham, yakni tidak dituduh, yakni tidak ada masalah dengan orang yang sedang nazak tersebut, dia tidak ada dendam dan sebagainya. Li'alla yuhrijal mayyit wa yattahimahu, supaya tidak yuhrij maksudnya mengganggu, dan contoh dan seumpama dengannya lah. Kalau orang yang sedang nazak tersebut, sememangnya dia dah tak kenal siapa-siapa pada waktu tersebut, tapi dia boleh cam suara orang yang dia talqinkan tersebut, wa yattahimahu. Apabila dia dengar suara orang yang tak disenanginya tersebut, maka dia akan rasa tak nak ucap la ilaha illallah tersebut, maka itu mendatangkan satu kerugian bagi orang tersebut. Wa'lam anna jama'atan min ashabina qalu yulaqqinu wa yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, anna jama'atan min ashabina, ini sebahagian besar daripada para ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka mentalqinkan dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dilengkapkan dengan syahadatain.
lafaz syahadatain tersebut dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waqtasara al-jumhur ala qawli la ilaha illallah. Kemudian kata jumhur, jumhur para ulama kata memadai dengan mengucapkan la ilaha illallah, tak perlu sebut Muhammadur Rasulullah. Sebab itu yang afdalnya memang kita perlu kita ucap lafaz syahadah dengan sempurna. Akan tetapi pada waktu nazak tersebut itu sudah menjadi satu kata berat bagi seseorang tersebut untuk mengucapkan banyak perkataan. Maka kata sebahagian kata jumhur ulama memadai dengan mengucapkan la ilaha illallah, tak perlu disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Sebab la ilaha illallah tersebut adalah kata ulama unwan, iaitu kata apa, la ilaha illallah itu adalah unwan, yakni lafaz syahadah yang merangkumi semuanya termasuk Muhammad Rasulullah dan sebagainya. Waqad basattu zalika bidalailihi wa bayan qailihi fi kitab al-janaiz min syarh al-muhadzab. Dan kata Imam Nawawi, saya telah membentangkan, saya telah menerangkan segala dalil-dalil berkenaan dengan masalah sama ada perlu tak untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah, dan menerangkan qailihi, siapa yang mengucapkan yang mengatakan memadai mengucapkan la ilaha illallah tersebut di dalam kitab al-janaiz, di dalam syarah al-muhadzab, yakni kitab al-majmu', syarah muhadzab, yakni kitab al-majmu'. Imam Nawawi menerangkan secara detail berkenaan masalah mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Boleh, kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk dalam kitab syarah al-muhadzab, ataupun lebih dikenali sebagai kitab al-majmu'. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. Hari ini kita nazak dulu, kita meninggal dulu. Hari majlis yang akan datang kita akan tutup mata, akan menutup apa yang perlu diucap ketika mana menutup mata mayat, mata orang yang meninggal dunia tersebut, insya-Allah. Dan kita tafa'u dengan bab yang kita baca hari ini, iaitu kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala mencabut roh kita pada dengan dengan baik, di waktu yang baik, dan kita selalulah ucapkan ataupun membaca doa supaya kita dimatikan dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina wa 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sempat bagi peluang kepada kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di waktu kita sedang nazar, insya-Allah. Baik, sekejap. InsyaAllah pada kita akan sambung pembahasan kita bab ma yaquluhu ba'da taqmidil mayyit, apa yang perlu kita ucapkan, apa yang perlu kita baca ketika mana kita sedang menutup mayat, menutup mata si mayat, insya-Allah. Baik, soalan. Lepas Taufik menawarkan makanan kepada orang sakit, hadis Nabi kamu jangan. Sesungguhnya Allah memberi makan minum, apa yang dimaksudkan Allah? Memberi makan minum, sedangkan selain itu janganlah kamu maksa orang sakit makan minum. Apa yang dimaksudkan Allah beri makan minum, sedangkan selain itu janganlah kamu maksa orang sakit makan minum. Maksud di sini wallahu taala alam, mungkin Allah Taala mengenyangkan dia, ataupun menghilangkan rasa lapar dia, dan sebab dengannya, wallahu alam. Sebelum itu janganlah kamu maksa orang sakit makan minum. Mungkin Allah Ta'ala kenyangkan dia, wallahu alam. Itu kena tanya para ulama yang lain, insya-Allah.
Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan bertemu pada majlis yang akan datang pada hari Isnin insyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan. Untuk kita istiqamah, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah beri kepada kita istiqamah untuk meneruskan dan mengkhatamkan kitab ini insyaAllah. Mari kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW, kemudian tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Semoga Allah Ta'ala berkati waktu kalian yang sudi melapangkan masa untuk mengikuti sama-sama muzakarah kita pada hari ini insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.